Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Ini keputusan yang diumumkan oleh Anwar Ibrahim paling dahsyat dan pastinya menakutkan ramai orang di Malaysia. Anwar Ibrahim berkata, Perdana Menteri jerung dadah tidak lagi terlepas, kata Anwar. Wah, dipetik daripada Malaysia kini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini menzahirkan penghargaan kepada SPRM dan Polis Diraja Malaysia PDRM atas ketegasan dan keberanian kedua-dua badan itu dalam mengambil tindakan tanpa mengira pangkat dan kedudukan individu. Beliau berkata ini secara tidak langsung menunjukkan komitmen negara dalam aspek tata kelola dan usaha membenteras rasuah serta isu dadah dengan memastikan tidak ada orang kenamaan, jerung dadah maupun ikan bilis terlepas daripada penyiasatan dan tindakan pihak berkuasa. Alhamdulillah kita sudah catat kesungguhan kita yang jarang dapat berlaku dalam mana-mana negara, apalagi di negara membangun. Tindakan diambil terhadap tokoh-tokoh yang dianggap terlepas daripada apa saja bentuk penyiasatan dan tindakan. Kamu curi dana negara, kamu punggah kekayaan negara, sama ada kamu Perdana Menteri, Menteri Keuangan, Menteri-Menteri. Kamu ingat, kita terpaksa bertindak dengan tegas untuk menyelamatkan negara ini, katanya. Beliau berkata demikian ketika berucap melancarkan sistem pengkalan data utama PADU, yakni pengkalan data sosioekonomi negara bersepadu yang mengandungi profil individu dan isi rumah meliputi warga negara dan juga pemastautin tetap di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya PICC hari ini. Memberi contoh kejayaan PDRM menumpaskan satu sindiket pengedaran dadah jenis sabu terbesar di Sabah baru-baru ini, Perdana Menteri menyifatkan pencapaian itu sebagai sesuatu yang perlu dibanggakan. Apatah lagi ketika negara membelanjakan ratusan juta ringgit bagi membendung masalah penggunaan dadah khususnya dalam kalangan anak muda. Pada 26 Disember lepas, media melaporkan seorang penaung badan bukan kerajaan NGO berpangkat datuk antara 10 lelaki ditahan di Sabah kerana disyaki terlibat dalam sindiket pengedaran dadah terbesar di negeri itu. Yang ditangkap juga puluhan ribu dalam kalangan penagih dan pengedar peringkat bawah dan sukar diambil tindakan terhadap pengedar-pengedar besar. Tauke besar terlibat dalam dadah, maka saya selut PDRM kerana telah jelajah ke Sabah. Jadi, cerita bahawa jerung terlepas tak timbul lagi. Sekarang tumpuan kita itu kepada jerung-jerung supaya anak-anak ikan bilis ingat, katanya. Pengulas tindakan kerajaan tidak membenarkan syarikat perkapalan yang berpengkalan di Israel, iaitu ZIM daripada berlabuh di pelabuhan negara. Anwar berkata, walaupun tindakan itu menyebabkan sedikit kerugian, namun beliau percaya ia akan memberikan banyak keberkatan kepada negara. Perdana Menteri berkata langkah itu jelas menunjukkan Malaysia mempunyai keyakinan dan sifat peri kemanusiaan terhadap rakyat Palestin yang ditindas Israel. Beliau seterusnya menzahirkan penghargaan kepada Jemaah Menteri khususnya Menteri Pengangkutan Anthony Loke kerana membangkitkan mengenai kebenaran kepada syarikat itu untuk berlabuh di Malaysia yang diberikan Jemaah Menteri pada tahun 2002. Saya kata ini aneh. Tidak mungkin satu negara yang merdeka, berdaulat, yang punyai peri kemanusiaan, yang benci dengan kezaliman boleh biarkan mereka berleluasa tanpa tindakan. Kita tidak ada kekuatan lebih daripada itu, tapi sekurang-kurangnya kita ada kesungguhan dan tekad perbetulkan keterlanjuran yang berlaku dahulu, kata Anwar Ibrahim. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Kita tergempar, terkejut dengan pendedahan di mahkamah berkaitan Najib Tun Razak. Sudah lama kita tidak mendengar tentang Datuk Seri Najib Tun Razak, tapi ini pendedahan terkini di mahkamah. Saksi mengatakan bahawa
Laporan menunjukkan Najib guna wang rasuah 681 dolar juta untuk beli undi. Wah, ini memang menarik kita perhatian berkaitan dengan kes 1MDB. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur hari ini diberitahu bekas Perdana Menteri Najib Razak menerima rasuah berjumlah 681 juta US dollar dalam akaun banknya yang digunakan untuk membeli undi pada PRU 13 pada 2013. Pegawai penyiasat SPRM Nur Aida Arifin ketika memberi keterangan berkata, hal itu adalah maklumat yang terkandung dalam satu laporan yang dibuat pada 4 Mei 2015. Laporan menyatakan yang maklumat diterima bahwa pada tahun 2013, Perdana Menteri ketika itu Najib Razak menerusi akaun di M-Bank Berhad yang dipanggil M Private Banking 694 menerima wang sekurang-kurangnya 681 juta US dollar daripada Tanore Corporation menerusi Falcon Private Bank Singapura. Disyaki wang itu adalah rasuah yang digunakan Najib untuk membeli undi menjelang PRU 13. Laporan itu dibuat untuk siasatan di bawah Section 16 Akta SPRM 2009. Laporan itu ditulis oleh pembantu penguatkuasa kanan Hanif Alauddin, kata Nur Aida ketika perbicaraan kes rasuah 1MDB berjumlah RM2.27 bilion terhadap Najib. Perlu dinyatakan yang banyak bahagian dalam keterangan saksi Nur Aida sebanyak 95 halaman mendapat bantahan Ketua Pasukan Pembelaan Muhammad Safi Abdullah atas dasar kabar angin, dan mahkamah mengambil maklum berkenan bantahan itu sebelum membenarkan saksi meneruskan keterangannya. Nur Aida juga memberitahu Hakim Collins Lawrence Quera yang satu daripada laporan dibuat pada 17 Mei 2018 berkenan maklumat yang Najib menerima dana awam berjumlah RM3.217 bilion yang merupakan wang pelaburan 1MDB. Saksi pendakwaan ke-49 itu berkata, secara keseluruhan lebih RM3.63 bilion diletakkan dalam akaun 694 Najib serta akaun 880 secara 4 peringkat antara 2011 hingga 2013. Keterangan Nur Aida bertujuan menyokong keterangan yang dibuat penganalisis Bank Negara Adam Arif Muhammad Raslan sebelum ini, yang antara lain berkata, Najib menerima kira-kira RM2.27 bilion dana 1MDB pada 2011 hingga 2014. Adam berkata pengalihan dana itu dibuat dalam 4 fasa, yaitu fasa Goodstar, fasa Abar BVI, fasa Tanore, dan fasa Option Buyback. Dipetik daripada Malaysia Kini. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel ini. Pendedahan terkini daripada Anwar Ibrahim selepas langkah Dubai. Anwar Ibrahim kata sampai hari ini Perdana Menteri masih Anwar Ibrahim. Alhamdulillah. Saudara-saudara sekalian, dengan pengakuan Anwar Ibrahim ini dan dengan sindiran sinis daripada Anwar Ibrahim ini, pastinya ini membawa berita malang buat pembangkang dan khususnya Perikatan Nasional. Bercita-cita nak tumbangkan kerajaan tapi tak sampai-sampai lagi. Bahkan mereka sebenarnya sedang kesuntukan masa untuk mahu menumbangkan kerajaan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Memandangkan tak lama lagi berlaku perubahan yang di Pertuan Agong, iaitu naiknya takhta ke bawah dulu Yang Maha Mulia yang di Pertuan Agong baru, iaitu daripada Sultan Johor. Maka dengan itu Perikatan Nasional kelihatan semakin suntuk masa untuk cuba menumbangkan kerajaan pimpinan Anwar Ibrahim. Perdana Menteri Anwar Ibrahim memilih untuk tidak mengambil pusing mengenai rancangan sulit yang dinamakan langkah Dubai untuk menggulingkan kerajaan baru-baru ini.
Sambil Anwar mengakui menyedari rancangan seumpama itu, dia sebaliknya berkata, tumpuan kerajaan adalah untuk membangunkan negara. Kata Anwar, saya ada baca mengenai langkah Dubai, tapi bagi saya kita tumpu soal kerja. Itu kerja mereka, bagi saya tidak beri kesan dan yang penting, kita sudah mula 2 Januari lancarkan satu program penting bagi rakyat, kata Anwar Ibrahim. Tumpuan kita bangunkan negara, jaga rakyat. Sampai hari ini Perdana Menteri masih Datuk Seri Anwar Ibrahim, katanya kepada pemberita hari ini selepas melancarkan sistem pengkalan data utama padu di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya PICC hari ini. Anwar awal hari ini berkata Timbalan Perdana Menteri Ahmad Zahid Hamidi mengesahkan memang wujud gerakan mahu menjatuhkan kerajaan digelar langkah Dubai seperti dilaporkan beberapa hari lalu. Bahkan Presiden UMNO itu mendakwa gerakan berkenaan bukan saja didalangi pemimpin daripada parti pembangkang, bahkan turut disertai individu tertentu dari blok kerajaan. Kata Ahmad Zahid Hamidi, dia menerima laporan perisikan berkaitan gerakan itu, sebaik sahaja individu terbabit tiba di lokasi yang dilaporkan, serta selepas mereka selesai mengadakan pertemuan. Laporan-laporan dari segi perisikan memang kami peroleh seawal penerbangan mereka ke tempat itu, dan laporan selepas itu kita peroleh, katanya pada sidang media selepas menghadiri taklimat penyelarasan situasi bencana terkini di Putrajaya hari ini. Ditanya siapakah individu yang terlibat dalam gerakan itu berdasarkan laporan perisikan yang diperoleh, Ahmad Zahid bagaimanapun enggan mendedahkan identiti mereka. Sebaliknya, ahli Parlimen Bagan Datuk itu menasihatkan individu terbabit menunggu sehingga pilihan raya umum akan datang jika mahu membentuk kerajaan baru. Saudara-saudara sekalian, Ismail berkata rancangan tersebut yang digelar sebagai langkah Dubai timbul sewaktu percutian pimpinan Perikatan Nasional serta ahli Parlimen Kerajaan di ibu kota Emirat Arab Satu UAE baru-baru ini. Dia juga mendedahkan ada tugas khusus diberikan kepada penyokong kerajaan itu mengenal pasti ahli-ahli parlimen berpotensi mengalih sokongan mereka kepada pembangkang. Perikatan Nasional telah menafikan bahawa wujudnya rancangan seumpama itu. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.